Hello dan Assalamualaikum kepada semua para penonton. Pak, aku tadi ada intro, aku lupa. Babi ajak sampai. Hello dan Assalamualaikum. Untuk video kali ni kita bodoh lah. Mampu lah cerita seram. Mampu yang tu lah intro aku. Babi tu. Last week aku suruh korang tinggalkan cerita dekat Discord. Last week pula. Last video cerita seram aku suruh korang tinggalkan cerita seram korang dekat Discord pengalaman seram yang aku ada buat. So siapa yang ada cerita seram lagi, please tinggalkan cerita korang dekat text channel ni, Discord ni. And insyaAllah aku akan buat lagi in the future. Sebab kalau tengok banyak gila cerita. So without further ado, mari kita mulakan. Aku malah nak melengahkan masa. So mari kita mulakan dengan cerita yang pertama daripada Criminal Cat. Aku pernah tengok orang nazak aksiden masa duk ronda naik motor. Dan aku ingat aku kena saman dengan polis sebab mereka buat roblox sebab aku dengan helmet tak pakai topi. Polis tu kata gerak. Ini kejutan tu. Seram. Pengalaman seram. Okay, bukan pengalaman seram, cerita hantu. Okay. Itu opening macam tu dah. Next story daripada Ni Muda. Since ada Pizol, Faris dan Cak, aku suruh diorang baca sekali lah. So untuk Ni Muda, Faris, dipersilakan. Dengan bunyi ML kat belakang. Oh shit. Pantat babi. Wow. Seram kan. Benda ni jadi time aku darjah 4. Waktu tu pukul 10 malam. And aku still main game sebab cuti. Then dalam pukul 12 tu aku off phone dan tidur kat ruang tamu sebab bilik aku time tu ada orang pakai. Dekat ruang tamu aku tu ada macam biasalah TV, meja dengan kerusi bagai. And aku tidurlah kat atas kerusi. And dekat kerusi aku tu ada satu tingkap. Tingkap tu menghadap macam dekat satu bangunan terbiar ni. And rumah aku macam rumah bersambung but jenis 2 tingkat. Antara bangunan terbiar tu dengan rumah aku macam ada satu lorong kecil. Macam pukul 3 gitu aku tersedar. Dan aku nak ke dapur sebab nak minum air. Tekak kering. Lepas tu aku terdengar bunyi macam kain yang angin gitu. Lepas tu aku terdengar bunyi macam kain yang kena angin gitu. Ada bunyi. Dia macam bunyi macam Gitu. Okay. Entahlah nak cakap macam mana. But yeah, macam kain yang terbang lah. Laugh face with a crying emoji. And aku tengok dekat tingkap ada satu benda putih ni terbang straight ke jalan kecil tu. Dia ke atas dan ke bawah. Atas bawah tu. Member atas Dia bawah. Dia terapung. And baju dia besar gila. Oversize doh. Memang ada style. Mungkin member salah beli baju kot. You sense of humor. I like that. Oversize. Kalau korang fikir tu baju biasa, no. Sebab benda tu ada kepala. So yeah. And aku gelabah lari ke dapur dan minum air. Minum air juga. priority first. Last aku bantai tidur kat dapur. Kat dapur atas lantai. That's all. God damn. So berapa rating? 5 out of 10. Aku bagi 3 10. Aku maybe bagi dalam, sebab aku baca cerita dia, so aku bagi 7.5. Okay, itulah dia cerita dari benda Ni Muda. Seterusnya dari Kid. Dia siap tinggalkan gambar lagi. Aku nak Pizol baca. Alright. So I don't know how to tell stories in Malay, but I try my best lah. Katanya, basically this one night I plan to go out hiking with my friends. Nak pergi adventure kalah katanya. Kan kata kau. There were like 4 of us. So malam tu kita siapkan barang like flashlight, power bank dan lain-lain. And dia tekan fast forward. Kita jumpa sekolah terbengkalai. Katanya dah lama dah terbengkalai. Siapa kata tak tahu lah. So apa lagi? Kita masuk lah. We berpecah into 2 groups. Group A and B. So dalam satu group tu 2 orang.
Aku group B lah. After berpecah, kita pun pergilah adventure, bukan nak cari Sheesh. hantu tau. So when my friend and I, kita jalan masuk lorong, tiba-tiba ada bola. Ui. Bola tu roll lah kat aku. Oh. Aku ingatkan group A yang sengaja kacau kita. Plus aku tak nampak sangat sebab terlalu gelap dan panjang lorong tu. Macam aku punya dah panjang dah. I got Kau Kau tunjuk sikit ajak lagi. Astu, Member speaking kemain tadi Astu. aku toleh ke belakang nak tanya si kawan. Dia macam cakap, "Weh, kau nampak tak bola tu? Macam pelik eh?" As I turn around, alangkah terperanjatnya aku. Dia tak ada dengan aku. Macam And after that moment, kawan-kawan yang sepatutnya dengan aku at the time call my phone and tanya, kau kat mana? Maknanya aku seorang lah this whole time. So basically, dia seorang. Sampai sekarang, dia kata till this day, Ui. it scares the shit out of me. God damn. Here Goddamn. are some photos. Korang boleh nampak satu gambar ni. Ya. Aku tak tahu apa dibulatkan, aku tak nampak apa. Sama aku tak nampak apa dibulatkan. Ini yang dia katanya sekolah tu lah. Oh, ini lorong yang dia kata tu, kat bawah tu. Orang panjang. Oh, yang panjang. Dia kata dia ada add on to the story yang tadi dia bagi tu. From the picture penampakan yang aku send tadi tu, basically quote unquote perempuan atau quote unquote lembaga yang dalam gambar tu is like dengan tak sengaja lah kau ambil. So basically dia nampak lah ada benda. So yang bulat tu itu aku. So when I fikir balik, maybe it's her yang nak main bola dengan aku kan. Shit. Singui. Before I actually left the place, aku tu di belakang ada amoy Cina cantik lambai kat aku. Bincang. Nak nombor. As I walk away, dia tukar menjadi sesuatu yang menyeramkan dan terus mengilai dan terbang ke atas. Entah ke mana. Memang no clip tu. Berapa rating bagi cerita tu? Oh ya, berapa rating? Rating aku, dia ada orang kata structure story dia dengan gambar yang dia kata tu ada. So aku boleh lah bagi 7. 7. Aku sebab macam biasa lah, kalau ada evidence aku bagi tinggi sikit. Aku rasa aku boleh bagi 8 kot. 8. Kau Faris? Sebab kau ada gambar kan. Benda aku tak Bunyak nampak sangat. Aku bagi 7.5. Damn. Aku bagi 7 out of 10. Itu dia story dari Akid. Seterusnya daripada Ayus. Ayus ni aku kenal ke? Sekejap aku tengok profile dia. Ayus lah, aku tahu nama penuh dia. Apa? Ayus Sleeping. Cerita seterusnya daripada Ayus. Cak, tolong sampaikan ceritanya. So cerita daripada Ayus. Pantat kejap aku yang Tegam tu. Kawan tu tak settle lagi. Aku tak cerita lagi. Tolong lah Faris. Okay, cerita daripada Ayus. Cerita aku simple je. Semua hantu yang aku pernah nampak semua kat rumah aku. apa? Bega je. Dia buka ni apa, funfair hantu, rumah hantu. Yang paling seram jadi time nak maghrib. Time hujan renyai-renyai lah. Aku ni tak adalah berani mana. So kadang kalau aku seorang-seorang seram je. So aku tak tahu kenapa, tapi hari tu aku macam cakap sendiri dalam hati, Macam bunyi tu. lepas tu aku fikir macam tak ada apa lah nak takut kat rumah je pun. Rumah Jepun. Rumah Korea tak ada. Tak ada kot. Acah-acah macam berani lah. So aku pun duduk ke baring. Depan aku tu ada sliding door, ada langsir sikit. Sikit lah. Sikit So time baring bolehlah nampak hujan renyai kat luar, macam nak gelap sikit. So aku pun beranikanlah diri, macam nak usah-usah ada apa kat luar. Tapi time duk usah-usah kat luar tu, tiba-tiba ada satu makhluk ni. Dia pegang grill dekat luar sliding door, tengah intip aku kat dalam. Pervert je. Hantu tu aku ingat lagi, pakai tudung kan. God damn. Pakai tudung warna kuning, tapi muka memang kosong habis, tak ada mata, hidung apa-apa. Damn. Omen tu. Aku bila ternampak dia intip aku dari luar tu, mencecet aku lagi ke bibik aku. Wah, ada bibik siap. Damn, bibi siap. Yang kaya. Bibik aku jumpa aku, cakap, apa hal muka ni pucat?
Oh sebab dia gelak. Gelak. Aku cakap lah aku nampak hantu. 20 minit lepas tu kakak ipar aku sampai rumah pakai tudung kuning. No. Aku tanyalah dia. Dia ke tadi Yausha? Dia cakap bukan sebab dia baru sampai. Ingat aku salah nampak ke apa kan? Rupanya lepas beberapa minggu tu ayah aku call seorang ni nama dia Watlan Yau. Walancap. Tak payah. Mana tahu orang tu sakit ke apa kan. Rupanya memang ada benda dekat situ. Tinggal kat situ dah lama. Macam Last dia hantar benda tu ke tempat lain, Australia. So memang tu hantu yang paling jelas aku pernah nampak seumur hidup aku. Nasib baik muka tak ada. Kalau tak, Gigi memang takkan lupa lah. You good game je. Okay. Lepas kejadian tu aku tobat. Tak nak acah berani cabar diri aku dah. Nyesal mat. Teruk benda rupa tu. Second story kelakar sikit. Dekat rumah juga. Yang ni tak seram, tapi kelakar campur seram sikit. Ada satu malam tu aku tengah duduk dekat meja dengan dua abang aku. Kita orang tengah sembang-sembang lah. Tepi meja tu ada tingkap. Aku menghadap tingkap tu. Lagi dua orang abang aku tu menghadap aku lah. Time tengah borak-borak, tiba-tiba ada benda putih hintai aku dari luar tingkap. Lama gila dia usah aku, tapi aku tak nampak rupa ke apa. Dia macam bayang-bayang putih je, tapi tak nampak bentuk ataupun muka atau whatever lah. Lama gila dia usah aku. So aku suruhlah abang aku tengok tingkap tu kan. Time abang aku pusing je, Sup benda tu menyorok. So apa? Ayam So ayam. So daging. Lepas tu bila abang aku pusing ke arah aku balik, benda tu muncul. Aku macam WTF? Prank ke apa ni? Aku suruh tengok balik, benda sama jadi. Lepas tu aku suruh diorang stay tingkap tu lama-lama, kot ada orang prank dari luar ke kan. Lama gila diorang usah tapi tak ada benda keluar. Last bila diorang tak pandang tingkap, benda tu muncul balik. Aku macam mindfuck gila. Tapi aku tak rasa seram sangat sebab aku macam pelik campur confused. Last aku fed up sebab abang aku dua-dua tak nampak. Aku caw lah. Kesimpulannya hantu suka stalk dan intai aku dari luar tingkap. Apa kejadahnya? Asal aku pun tak tahu. Sekian dari saya. Buruk serupa. Buruk gila tu. Berapa rating kau nak bagi? Yang first tu aku boleh bagi 7 lah. Aku dua-dua aku boleh bagi 8 lah. Aku pun dua-dua aku boleh bagi 8 kot. Aku bagi 8 sebab dia orang bagi 8. Okay. Alright. Cerita yang terakhir untuk episod kali ni. Sebab ada banyak lagi cerita, so tapi takkan nak cerita semua. Korang sejam lah video. Bincang aku nak lukis. So cerita ni dari Tom. If this were to be uploaded in your video, oh shit, I like to show. Jangan apa ni? Apa sel bunyi macam kan? This happened in 2010. I was 13 at the time when my mother decided to send me and my brother to some Islamic camp in Johor. I thought it was gonna be a fun experience like the motivation camp we went held by Dr. Fazila Kamsah the year before. The vibe in that camp was quite eerie, I would say. Turns out, the place there was and still is built on a Portuguese gravesite. The experience there was a torture. The experience there was a torture. The facilitators, ustaz and ustazah, they were not friendly at all. In fact, they actually abused everyone there verbally and physically, with lack of sleep, low on food and stressful environment. Apparently, it was a camp to turn bad kids good, forcing us to pray, memorize a few surah, and if we failed to do so, we would be punished. So this one night, they played a video about Azab Kubur and they rewinded to a particular section of a video over and over again until one girl in the very front row started screaming, "Ah!" I was seated on the far back of the room, but I too felt something wrong within me. Everyone but the girl was rushed out of the room. However, started to feel a sharp grip around my heart.
whenever the girl screamed. Oof, damn. My brother thought I had an asthma attack and had me seated in front of the room with the currently possessed girl. Another hysterical scream and the needle-like stab struck my heart again. The ustazah rushed me into the room and laid me beside the possessed girl. Everything went black. After I recovered consciousness and was returned to the dorm like nothing ever happened, I laid in bed for quite some time and suddenly felt the need to go to the toilet. Since the toilet was far, I woke up a friend to accompany me. While walking, I noticed a girl kneeling on the ground facing away from us. She looked as if she just fell down. We kept walking, but I couldn't help but stare because she didn't even try to get up until her head turned 180 degrees and started mengesot backward towards us. Oh fuck, shit, fuck. Wait, what? Naik bulu roma. We ran back towards the dorm and locked the door. It started knocking intensely on the door, waking everyone in the room. We kind of just ignored the knockings and tried to get some sleep. Ever since that day, my third eye has been opened. And then kat bawah dia tulis, sorry panjang. And what do I reply? It's okay. Bapak itu yang reply. Actually quite Bahaya. scary. Aku part yang dia cakap kepala tu, aku macam and mengesot aku macam So disebabkan cerita dia membuatkan aku aku bagi dia 9 out of 10. Korang? Aku bagi 8 lah. Okay. Aku rasa aku bagi korang bagi apa? Aku bagi 9, Fiza bagi 8. Sheesh. Ha. Aku sebabkan diorang bagi 9 8 sebab aku tak dengar cerita dia macam mana tadi. Aku bagi 8.5 lah, tengah-tengah Oh, dari diorang. tengah-tengah. Cak. Aku 8.6 atas sikit. Atas sikit lah. 8.6. Itulah dia cerita-cerita daripada korang semua. Ada banyak lagi tapi insyaAllah next video. Sebab Next orang video. kata lagi banyak video lagi bagus lah untuk YouTube aku. Untuk Siapa views. kata? Siapa orang tu? Hai! Dan juga so kalau korang ada cerita hantu bukan cerita seram korang boleh pergi ke Discord, link kat description. Korang boleh pergi ke pengalaman seram, tag pengalaman seram dan post korang punya cerita. Dan insyaAllah akan buat lagi cerita seram. Itu saja. Korang lagi seram, ada benda lagi seram, korang tak beli baju. So itu saja. Thank you so much for watching. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay? Aduh. Bye bye.